Nak cerita tentang bagaimana pengoperasian semula MAEPS di Serdang yang dahulunya pernah dijadikan pusat kuarantin bagi mereka yang positif COVID-19. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Encik Zakaria Syakban, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara atau ringkasnya NADMA. Okey. Ya, kita telah pun mengetahui bahawa kembali dibukanya PKRC MAEPS 2.0 ya pada 9 Disember lalu disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit apabila pekerja asing diberikan peluang menerusi saringan yang dibenarkan oleh PKSO lah. Jadi bagaimana agaknya sekarang permulaan daripada peringkat awal 9 Disember hingga ke saat ini persediaan di PKRC di MAEPS Serdang ini? Okey, terima kasih Ismail dan Margaret. Dan juga terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia yang menjemput saya mewakili Agensi Pengurusan Bencana Negara untuk kita menjelaskan beberapa perkara lah mungkin yang menjadi tanda tanya di luar sana, dan juga kepada para penonton yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia pagi-pagi ini. Bagaimana yang kita semua sedia maklumlah, kes hari-hari kita berikan data-data peningkatan kes COVID yang semakin meningkat, terutamanya di kawasan Lembah Kelang. So atas sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk kita buka MAEPS Serdang ini sebagai pusat rawatan kuarantin dan rawatan COVID berisiko rendah, ataupun ringkasnya yang kita sebut sebagai PKRC MAEPS 2.0 lah. So itu yang kita ni. Sebenarnya kita mengambil keputusan itu disebabkan kapasiti katil-katil yang ada untuk menempatkan kes-kes positif COVID ini sudah semakin berkurangan di fasiliti kesihatan yang kita ada. Terutamanya di sekitar Kuala Lumpur, Sungai Buloh, yang mana sebelum ini kita jadikan PKRC di Institut Latihan Kementerian Kesihatan sebagai pusat yang utamalah, yang boleh menempatkan sehingga 5,000 pesakit. Tapi disebabkan kapasiti yang ada itu sudah pun mula mendesak untuk kita tambah lagi lah. So atas sebab itulah kita mula beroperasi. Kita mula beroperasi pada 9 hari bulan Disember yang lepas, di mana pesakit pertama yang dimasukkan mulai 9, dan sehingga hari ini kita dah hari ke-8 lah. So untuk kita beroperasi. So itulah objektif dia untuk kita menambah bilangan katil untuk menempatkan kes-kes positif COVID. Tapi kita hanya menempatkan bagi kes yang kategori 1 dan kategori 2 saja, iaitu pesakit-pesakit yang tidak bergejala ataupun yang bergejala ringan sahaja di situ. Mereka di situ lebih kepada orang kata ditempatkan untuk dikuarantinkan. Dia tidak memerlukan sebarang rawatan sebenarnya. Cuma pemantauan saja dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan. Okey. Sudah pasti dalam proses pembukaan semula ini persoalannya adalah apakah kapasitinya itu sama seperti awal pembukaannya ataupun dikurangkan atau ada berlaku sedikit penambahan dalam kapasiti? Okey, kalau ikut perancangannya kita menjangkakan ataupun kita berhasrat untuk menyediakan kapasiti sehingga 10,000 katil. So itu kita punya target lah. Tapi perkara ini kita akan buat secara berfasa, secara berperingkat-peringkat untuk kita tak nak juga kita sediakan terus 10,000 katil. Kemungkinan kes berkurangan dan sebagainya, kita pun belum boleh orang kata nak jangkakan adakah kapasiti 10,000 itu boleh penuh. So tapi buat masa sekarang ni kita memang ada perancangan ke arah itu, dan sekarang ni fasa pertama kita dah siapkan 3,100 katil. So dah boleh kata dah penuh. Kalau sehingga semalam kalau ikut data kita dah pun sampai 3,000. Cuma kita ada lagi beberapa katil saja yang available. Dan mungkin peringkat seterusnya kita sedang dalam peringkat pembinaan dalam bentuk kemah, untuk menambah lagi 3,000 katil. So itu apa yang inilah. Kita akan sediakan katil-katil ini
secara berperingkat, tengok keadaan semasa. Bergantung pada keadaan-keadaan semasa, ada perlu tambah lagi ataupun tidak. Dan dari segi kawasan ataupun tempat itu memang kita tak ada masalah untuk kita buka pusat PKRC ini sehingga 10,000 katil. Okay. Kalau kita lihat kepada sejarah ketika kali pertama dulu PKRC MAEP Serdang ini dibuka, sebenarnya ia memberikan kesan yang begitu besar juga ya dalam membantu untuk mengurangkan bebanan di fasiliti kesihatan. Tapi apabila gelombang itu semakin kurang dan kini masuk gelombang ketiga, kes juga semakin meningkat dan kebanyakannya adalah warga asing. Jadi bagaimana NADMA ingin memastikan supaya MAEP Serdang ini dapat benar-benar memberikan impak yang positif juga untuk kali 2.0 ini, kali keduanya? Dari segi penempatan pesakit ni memang kita khususkan untuk kita menempatkan bukan warga negara lah. Especially apabila kerajaan juga telah memutuskan untuk membuat saringan secara besar-besaran, terutamanya kepada pekerja-pekerja warga asing, warga negara asing melalui PKSO. So ini yang menyebabkan kita terpaksa menyediakan fasilitis keperluan katil yang mencukupi untuk membolehkan pesakit-pesakit yang dikesan positif ini mempunyai tempat untuk kita tempatkan dan kuarantinkan mereka. So dari segi impak, saya rasa dengan penyediaan kapasiti katil yang mencukupi, so mereka-mereka yang positif ini tidaklah orang kata bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, dan kemungkinan kalau kata kita biarkan, kes akan bertambah lagi. So tujuan kita untuk kuarantinkan mereka sehingga kes ini dia mencapai satu tempoh inkubasi ataupun supaya virus itu sudah hilang daripada dalam pesakit itu. So seterusnya kita dapat membendung kes-kes dalam masyarakat lah. So itu dia punya kesan yang mungkin kita ni. Tapi walau apa pun, kita juga masih lagi teruskan dengan kempen norma baru. Kita perlu hidup bersama dengan COVID. Itu hakikat yang masyarakat di luar sana perlu terima. Kita sekarang ni kita perlu belajar hidup bersama COVID. Bagaimana kita nak mengelakkan kita daripada dijangkiti COVID-19 itu yang perlu kita beri perhatian. Mungkin dalam kita melihat pengkapasitiannya itu, kategori ataupun penempatannya itu difahamkan menggunakan sepenuhnya ruangan dewan yang berada di MAEP Serdang itu. Jadi mungkin kalau untuk kategori, contohnya pesakit itu kategori kanak-kanak, dewasa dan juga mereka yang sudah pun berusia yang berisiko rendah, adakah juga masih ditempatkan di lokasi MAEP dan bagaimana pembahagian untuk setiap kategori demografi masyarakat itu? So sekarang ni yang kita tempatkan adalah warga negara asing, pekerja-pekerja, bukan warga negara, bukan warga negara. So kita ada tempat-tempat lain. Sebenarnya selain daripada MAEP, kita ada di Institut Latihan Kementerian Kesihatan dan juga Hospital Sungai Buloh masih lagi dijadikan sebagai pusat untuk merawat pesakit-pesakit COVID. So yang berisiko, yang ada gejala dan sebagainya akan dihantar ke Sungai Buloh. Cuma yang tidak, yang kategori yang saya sebutkan tadi, kategori 1 dan 2 yang tidak bergejala dan bergejala ringan saja yang dihantar ke MAEP Serdang. PKRC MAEP 2.0 itu. Baik, memandangkan sekarang kalau kita lihat MAEP 2.0 ini sudah kembali beroperasi dan memberikan ruang kepada pekerja asing ini ditempatkan di situ untuk yang kategori 1 dan 2 itu untuk kebanyakannya di kawasan sekitar lah, di kawasan ibu negara dan juga mungkin di Selangor dan negeri-negeri yang berhampiran. Kalau dari negeri-negeri yang lebih jauh dari Kuala Lumpur, adakah kebaran kalian untuk diwujudkan yang seumpama MAEP Serdang ini ataupun mereka juga akan dibawa ke sini? Okey, dari segi perancangannya kita bercadang untuk jadikan MAEP PKRC MAEP 2.0 ini sebagai satu pusat
bagi menampung keperluan untuk Lembah Kelang dan negeri-negeri sekitarnya. Tapi buat masa sekarang memang kita ada beberapa negeri mempunyai PKRC sendiri. Contohnya di Pahang pun dah buka satu PKRC, di Negeri Sembilan juga ada. Di Sabah masih lagi beroperasi, dan di Selangor kita memang dah ada di Institut Latihan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Kita buka PKRC MAEP 2.0 ini sekiranya ada limpahan kes-kes positif di negeri-negeri yang berhampiran, so kita akan bawa ke MAEP juga. So memang itu tujuan kita lah. Dan itu kita akan selaraskan dengan Kementerian Kesihatan supaya kita tidak membazir lah dari segi kapasiti katil yang kita buat itu. Dari segi untuk memastikan mereka yang ditempatkan itu tidak cuba untuk keluar dari pusat kuarantin ataupun cuba untuk lolos keluar daripada pusat itu, apakah antara aspek-aspek keselamatan dan juga aspek-aspek mungkin kita kata pembangkaran yang dilakukan oleh pihak NADMA dalam memastikan supaya pintu masuk dan keluar itu tidak boleh diceroboh masuk ataupun tidak boleh lolos keluar oleh mereka yang berada di dalamnya? Okey, dari segi pengoperasian, PKRC MAEP 2.0 ni sama je macam MAEP 1 dahulu. Dia melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Kita ada agensi yang terlibat dari segi aspek keselamatan, dari segi kesihatan, dari segi rawatan, dari segi logistik, dari segi semua aspek. Kalau ikutnya kita ada banyak agensi-agensi yang terlibatlah, terutamanya Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan lain-lain agensi lain yang memberi sokongan dalam pengoperasian itu. So dari segi aspek keselamatan memang menjadi keutamaan kita. Dan kalau ikut dari segi setupnya ataupun dari segi boundary ataupun kita ni, memang kita dikawal ketat oleh pihak keselamatan lah. So kalau ikut jumlah anggota yang terlibat, terutamanya yang anggota keselamatan, lebih daripada 500. Terdiri daripada polis, tentera, dan juga angkatan Jabatan Imigresen. So memang kita beri utamaan yang inilah untuk mengawal. Kita juga selain daripada keselamatan untuk pencerobohan ataupun dia lari dan sebagainya, kita juga merancang ataupun mengambil buat persediaan supaya perkara-perkara yang kemungkinan berlaku itu kita boleh tangani lah. Mungkin rusuhan dan sebagainya. So itu pun kita beri perhatian, dan latihan-latihan simulasi dan sebagainya memang menjadi kita punya inilah keutamaan. Kalau dari sudut fasiliti katil dan juga kemudahan yang ada di MAEP Serdak ini, apabila sudah ada pengalaman melalui MAEP 1 dulu, mudahlah untuk kita membantu memastikan supaya kelancaran prosesnya lebih ringan tugasnya kepada petugas kesihatan. Cuma apabila kini memandangkan kes juga semakin meningkat, walaupun mereka yang ditempatkan di sini adalah kategori 1 dan juga 2, tetapi petugas kesihatan juga perlu memastikan supaya mereka juga terjaga dan terpelihara, dan mereka juga akan ditambah dari semasa ke semasa berdasarkan fasa fasilitinya. Jadi bagaimana cara itu untuk memastikan kerjasama antara NADMA dan juga KKM dan juga agensi-agensi lain dapat diselaraskan untuk memudah cara semua yang ada di situ? Kita setiap kali ada operasi yang begini, biasanya kita akan ada mesyuarat berkala setiap hari. Setiap hari. Ini tujuan dia untuk kita melihat apa isu masalah yang timbul semasa pengoperasian itu. So saya rasa setakat ini dari segi pengoperasian berjalan dengan lancar, dan tiada isu-isu besar yang inilah yang bangkit. Cuma yang isu yang kita hadapi sekarang ni, katil tidak mencukupi. So yang we have to kita perlu percepatkan pertambahan katil itu. So itu saja yang kita hadapi. Dari segi kebajikan anggota petugas dan sebagainya, memang kita pun beri perhatian. Kita ada satu jawatankuasa yang khusus untuk melihat kebajikan-kebajikan petugas-petugas ini. Dari segi makan minum, tempat tinggal,
transport untuk dia orang berulang alik ke PKRC MAEP dan sebagainya. Okey. Kalau kita ikutkan kepada taburan kes masa ini dengan masih lagi 4 angka, malah ada juga beberapa kes baru yang melibatkan warga negara asing yang telah pun menyebabkan penyebaran di beberapa kawasan. Bagaimana dalam hal ini pihak Natman dan juga MAEP juga bersedia sekiranya ada kemasukan baru untuk warga negara asing ini yang disahkan positif untuk memastikan agar tujuan kita kata tujuan menghantar dan juga menerima mereka yang positif ini dapat dilaksanakan dengan lancar walaupun bukan dari kawasan Lembah Kelang. Dari segi penyelarasan tu memang kita dah ada tim-tim yang sentiasa bersiap sedia untuk menyelaras perkara ni. Dan kita ada jawatankuasa pengangkutan yang terdiri daripada anggota bomba yang memang dilatih untuk menangani ataupun berhadapan dengan risiko-risiko jangkitan dan sebagainya. Memang dilengkapkan dengan pemakaian pelindung diri dan sebagainya. So saya rasa perkara itu tidak menjadi masalah lah untuk kita koordinat ataupun selaraskan perkara itu. Tak kisah dia dari mana pun. Demi yang pentingnya kita ada SOP yang telah ditetapkan. Kalau kata pemandu bas apa perlu dia buat dan sebagainya, pemandu ambulan apa yang perlu dibuat. So itu semua kita dah ada SOP yang telah ditetapkan. Jadi mereka cuma perlu mematuhi SOP yang kita tetapkan. Itu saja. Okay. Tapi ramai yang berada di dalam pusat PKRC MAEP Sarawak ini apabila melibatkan pendatang asing, pastinya cabarannya adalah untuk kita memastikan supaya mereka ini memahami prosedur yang telah pun ditetapkan, dan saya rasa cabaran itu pasti lebih besar lagi apabila ada di antara mereka bila terpaksa berada lama di sesuatu tempat itu, kegelisahan itu. Jadi dari sudut emosi mereka, adakah terdapat bantuan sokongan ataupun penekanan juga diberi oleh pihak NAPMA supaya sokongan emosi kepada pesakit-pesakit? Memang kita pun mengambil kira semua aspek. Okey, dalam pengoperasian ini memang kita ada tim-tim daripada psikososial yang terlibat sama dalam itu. So mereka akan membuat pemerhatian, pemantauan pada pesakit-pesakit, dan bukan saja pesakit, termasuk petugas. So kita bagi perkara ini memang diselaraskan secara holistik. Memang secara keseluruhan. So setiap aspek itu kita beri perhatian yang serius. Termasuklah dari segi apa yang disebut tadi, dari segi mental, sosial. So ini realiti yang berlaku memang dalam kita menghadapi bencana. Saya rasa inilah satu perkara yang biasalah. Memang dari segi itu, kita pun dah ada susun SOP-SOP tertentu yang memang perlu diikuti oleh semua petugas. So saya rasa tidak menjadi masalah lah. Kalau pada awalnya dahulu operasi di MAEP ada dikongsikan ataupun dipaparkan di media, penghantaran makanan ataupun beberapa barangan-barangan keperluan kepada pesakit itu dihantar menggunakan secara elektronik, menggunakan kita kata kawalan jauh. Jadi adakah penggunaan teknologi itu masih lagi digunakan seperti biasa, dan mungkin ada beberapa penambahbaikan yang dilakukan untuk menyelaraskan pengagihan mungkin makanan dan juga pakaian supaya lebih teratur untuk menampung keperluan bilangan pesakit yang meningkat? Okey, kalau dulu kita beroperasi dalam kapasiti yang kecil. MAEP 1 hanya kapasiti dalam 600 katil saja. Tapi dalam kes MAEP 2.0 ini, PKRC MAEP 2.0, kita dalam bilangan kapasiti yang besar. So penggunaan dulu macam kita buat robot untuk hantar makanan dan sebagainya, kita rasa tidak begitu sesuai dalam kapasiti yang besar lah. So lagi satu, dulu kita disumbangkan oleh pihak luar mungkin itu, sebab kalau kata kita nak beli, ia menambah kos pada kerajaan lah. Tapi kita akan explore ataupun akan mencari ruang-ruang untuk penambahbaikan mana yang boleh lah. Tapi buat masa sekarang, pengoperasian selama 8 hari ini kita menggunakan kaedah secara manual melalui petugas anggota yang kita ada lah. Kita akan hantar
ke dalam dewan-dewan yang kita bina itu. Apapun aspek keselamatan dan juga aspek kesiapsiagaan diambil kira oleh pihak NADMA untuk memastikan pembukaan semula MAEPS 2.0 ni dapat menampung jumlah pendapat dan juga peningkatan kes yang berlaku sekarang ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zakaria Shahban, Timbalan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, bercerita tentang pengoperasian semula pusat kuarantin di MAEPS Sedang. Baik.